Sebetulnya memang saya dah buat banyak video berkenaan topik yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Tetapi oleh kerana begitu ramai sekali yang masih bertanyakan soalan yang sama, maka untuk kesekian kalinya saya akan buat video untuk menjawab satu persoalan yang sangat-sangat standard pada ketika ini, iaitu adakah pilihan raya negeri pada kali ini akan mengubah kerajaan pusat dan juga mengubah Perdana Menteri itu sendiri? Ini jawapannya. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang anda tahu, kita akan berhadapan dengan pilihan raya negeri untuk 6 buah negeri dekat semenanjung Malaysia ini pada awal bulan 8 nanti. Dan negeri-negeri yang terlibat ialah Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Di mana pilihan raya negeri ini memang kena diadakan kerana mandat bagi kerajaan-kerajaan negeri tersebut telah pun tamat pada hujung bulan Jun hari itu. Ialah sudah 5 tahun sejak PRU yang ke-14 kan. Jadi bila mandat sudah tamat, DUN dibubarkan, maka rakyat bagi negeri-negeri tersebut akan mengundi memilih calon-calon wakil rakyat untuk DUN masing-masing. Seterusnya bagi pihak yang menang akan membentuk kerajaan negeri, melantik menteri besar, melantik para exco dan macam-macam lagi. Jadi anda semua yang baru saja mengundi ketika PRU yang ke-15 pada bulan November hari itu, janganlah rasa comel sebab terpaksa mengundi lagi sekali. Masa PRU yang 15 hari itu, anda mengundi untuk kod P, Parlimen. Tetapi kali ini anda mengundi untuk calon kod N, negeri. Benda yang berbeza. Jadi, adakah pilihan raya negeri ini akan menyebabkan perubahan di peringkat persekutuan dan juga mengubah Perdana Menteri itu sendiri? Jawapannya tidak. Sekiranya kalaulah Perikatan Nasional menang ke semua negeri-negeri ini pun, Anwar Ibrahim tetap Perdana Menteri. Kerajaan Perpaduan Madani ini tetap kerajaan yang mentadbir negara ini pada ketika ini. Rafizi Ramli masih lagi Menteri Ekonomi dan semuanya kekallah, tidak akan ada apa-apa yang berubah. Tetapi pilihan raya negeri pada kali ini adalah sangat-sangat penting untuk kita seluruh rakyat Malaysia. Kenapa pentingnya? Kata tak ubah apa-apa, betul tak? Saya tengah tak larat dengan kehidupan di bawah kerajaan Madani ini. Barang harga naik, kos hidup meningkat, ringgit jatuh, saham drop. Rasa macam Allah, tensionnya, sakitnya, bisnes tak jalan. Saya dah tak larat lagi dah. Tapi kalau pilihan raya negeri ini tak ubah kerajaan, tak ubah Perdana Menteri, apa gunanya saya mengundi? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pilihan raya negeri pada kali ini sebenarnya anda boleh jadikan sebagai satu bentuk referendum ataupun salah satu bentuk untuk anda menyampaikan isyarat kepada Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani ini, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, betapa anda selaku rakyat Malaysia menolak ataupun membantah, mengkritik pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga para menterinya, dengan cara anda memastikan kemenangan Perikatan Nasional ketika pilihan raya negeri nanti. Bila PHBN kalah di 6 negeri ini, maka rakyat di ke-6 negeri ini secara asasnya telah menyampaikan satu isyarat yang sangat-sangat jelas kepada Kerajaan Madani Perpaduan ini, betapa rakyat sebenarnya tidak menyukai dan membantah serta mengkritik cara pentadbiran mereka hinggalah ke takat 7 bulan lebih ini. Dan bagi ahli-ahli akar umbi UMNO pula, juga anda boleh menggunakan pilihan raya negeri ini sebagai salah satu bentuk referendum anda yang tersendiri, iaitu mungkin anda sudah tidak percayakan ataupun tidak mahu lagi Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO kerana anda lihat beliau telah membawa UMNO ke lembah kegelapan seperti mana yang telah disebutkan oleh Khadijah Jamaluddin. Maka anda boleh jadikan PRN pada kali ini sebagai satu bentuk unjuk rasa anda, satu isyarat kepada Zahid Hamidi betapa akar umbi UMNO sebenarnya telah menolak kepimpinan beliau dengan memastikan UMNO BN tidak menang walau satu kerusi pun ketika PRN pada kali ini. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, jikalau anda tanya saya, ya benar, kalaulah PN menang ke semua negeri ini pun, macam saya katakan tadi, kerajaan tidak akan bertukar. Anwar Ibrahim tetap menjadi Perdana Menteri. Tetapi kita selaku rakyat, inilah medan kita untuk menyatakan pandangan kita, menyatakan perasaan kita, mengeluarkan isyarat kita betapa kuasa rakyat tidak boleh dibawa main. Rakyat sudah semakin tertekan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim yang semakin hari semakin menyesakkan jiwa kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam saya
sebutkan tadi tentang harga barang kos sara hidup, nilai ringgit dan macam-macam lagi. Dan kita risau sekiranya kalau keadaan dan kerosakan ini terus dibiarkan tanpa sebarang isyarat yang jelas, maka satu hari nanti kita akan semakin lama semakin mendapat kesusahan. Dan kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya kalau kita berjaya memberikan isyarat yang jelas kepada kerajaan perpaduan madani ini, kita harapkan Perdana Menteri dan juga jemaah menterinya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Perdana Menteri tidak lagi kesana kesini untuk buat town hall yang hanya bercerita tentang sakau dan rasuah. Sebaliknya betul-betul fokus akhirnya untuk menentukan dasar dan juga visi ekonomi negara ini seperti mana yang sepatutnya. Dan juga para menteri-menteri lain tidak lagi bermain-main, tidak lagi mengeluarkan benda-benda yang pelik-pelik. Sebaliknya fokus untuk kesejahteraan rakyat. Mungkin Menteri Kos Sara Hidup Salahuddin Ayub buat pertama kalinya akan benar-benar mendengar keluhan rakyat berkenaan dengan kenaikan harga-harga barangan, terutamanya harga barangan yang tidak dikawal. Tidaklah nanti beliau asyik bercakap, kami menjaga barangan terkawal, barangan terkawal tak naik, itu tugas kami. Sedangkan Menteri Kos Sara Hidup sepatutnya menjaga barang-barang yang terkawal dan juga yang tidak terkawal. Sebab nama kementerian anda ialah Kementerian Kos Sara Hidup, bukan Kementerian Barangan Terkawal. Sebab itulah kita perlukan isyarat yang kuat ini tuan-tuan sekalian, supaya perubahan yang lebih baik dapat dilakukan oleh kerajaan madani ini sekiranya kalau mereka mahu mendengar isyarat ini. Tetapi seandainya kalau kerajaan madani perpaduan ini walaupun sudah diberikan isyarat besar-besaran oleh rakyat pada bulan 8 nanti, tetapi mereka masih lagi tidak mahu mengikut isyarat tersebut, maka anda tahu sebagai rakyat apakah yang patut anda lakukan ketika PRU ke-16 nanti. Jangan risau, Papa Berry tidak akan memaksa anda untuk memberontak ke, ataupun untuk melancarkan kudeta ke, ataupun nak tebuk atap ke. Tidak. Kita berpegang kepada perlembagaan negara ini, tetapi kita harus menantikan isyarat kita, unjuk rasa kita kepada kerajaan. Dan tidak ada medan yang lebih baik pada ketika ini selain daripada medan pilihan raya negeri 6 negeri tahun 2023 ini. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, seperti biasa, kerajaan ini masih lagi kerajaan perpaduan madani ini. Dan bak kata Sadi Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.